Okay, sihat semua ya. Alhamdulillah. 39 orang, tolak 2, tolak 3, tolak 4, tolak 35 dah. Nampak dah Okay. Okay, dapat pukul, dapat pukul. Alright. Okay, cikgu, okay, selamat pagi semua. Terima kasih kerana berjaya bangun pada pagi ini. Okay, untuk meneruskan kelas kita. Another, apa? 2 weeks, kan? Okay. Ke seminggu? Dua kan? Lagi sekali ke berapa jumpa? 2 minggu ikan malam kan? Betul tak? 2 minggu kan? Minggu depan, minggu Minggu. kan? Okay. Lagi 2 minggu. Okay, nak cuti dah. Tapi risau juga, okay. Awak cuti sebulan tu kan? Okay. Sekali saja juga, okay. Sebab ini pertama kalinya SPM ada cuti. Okay, awak kena apa? Ni jugalah. Okay, sekali juga jangan leka. Okay, memang kita ada another berapa masa dalam sebulan lagi sebelum awak SPM. Tapi okay, jangan happy sangat. Okay, study tetap kena study. Okay, kita sambung dengan topik elektromagnet. Okay, elektromagnet. Yang ni cikgu minta maaf pada yang dapat version DM tak ada VM version yang ini. Cikgu dah cari dah, tapi tak larang nak translate. Lepas tu delay ni terlupa pula. Okay, Okay, tapi saya harap kita boleh faham kan. Okay, boleh faham. Okay, so hari ni kita tengok soalan elektromagnet yang pertama. Okay, elektromagnet kita review balik apa yang kita belajar. Okay, ia ada current conductor, dia akan memagnetkan wire tu. Okay, bila ada current, okay, macam mana nak membina elektromagnet tu. Awak dah belajar pasal tu. Lepas tu kita masuk factor, okay, to increase the strength of electromagnet. Okay, lepas tu kita ada transformer, kita masuk transformer. Okay, lepas tu kita ingat ada rules. Okay, sebelum transformer kita ada induced current. Okay, lepas tu ada motor. Okay, motor direct current. Lepas tu ada generator ada alternating current punya AC generator dengan direct current generator. Okay, so dia ada kat situ. Lepas tu baru masuk transformer. Kita review sikit masuk transformer. Lepas transformer transmission. Okay, dekat transformer, dekat motor ni banyak dia punya dia punya aplikasi daripada elektromagnet. Okay, apa-apa pun kita kena dapat daripada elektromagnet. Okay, so yang ni soalan elektromagnet yang pertama. Okay, a man need adapter, memerlukan adapter. Okay, kenapa ada suara? Okay, the transformer inside the adapter is used to reduce 240 volt alternating current to 12 volt. Okay, ni kita punya apa? Charger lah sebenarnya kan? Charger handphone tu. Okay, so daripada switch tu kita akan dapat plug kita tu kita dapat 240 kan? Tapi dia ada alternating current. Tapi bateri kita memerlukan nak charge tu kena ada direct. Dia ada dapat 12 volt saja. Kalau kita direct terus, memang kembung meletup teruslah kita punya bateri tu. Okay, terlampau terlebih voltage tu. Okay, using the knowledge of transformer and rectifier. Okay, transformer. Okay, transformer dia dah bagi hint dah. Apa nak jawab dalam
kita punya soalan ni. Okay. Suggest explanation. Okay, how to cadangkan bagaimana hendak membina adapter. Okay, dan yang boleh digunakan sebagai charger handphone. So awak punya charger handphone tu ada adapter dia. Cikgu punya battery charger laptop pun ada adapter yang 4 segi tu. Semua kena ada adapter. Okay. Okay, kita tengok yang ni mudah. Cikgu rasa bahagian ni mudah sebab apa? Diberi klasifikasi untuk apa awak nak terangkan. Okey, apa yang awak nak terangkan. Okey, kita ada adapter kan. Okey, adapter tu contohnya charger tu lah. Kan, kita tulis lah sama charger. Ini ada 3 pin kan. Sebelah sana ada 1. Okey, so adapter ini, kita dalam ni kena ada transformer. Okey, macam mana nak buat, apa simbol transformer? Simbol transformer macam mana? Ini. Kan? Lepas tu, dia ada. Ini simbol transformer. Tak kira ada injak naik ke, injak turun ke, nanti awak adjust dia punya apa? Number of turns of the coil tu. Okay. So, the type of transformer, awak dah tahu daripada 12 volt, daripada 240 volt alternatif nak pergi 12 volt. Maksudnya dia akan jadi apa? Step dia ada 2 je, step up ataupun step down. Kan? Betul tak? Okay, so dia akan step apa? Ini awak buat sendiri. Cuba jawab. Okay, step apa? Elisa. Soalan senang ni kan? Form 3 pun boleh jawab sebab Form 3 dah belajar kan? Step apa? Step down lah. Kan? Okay, step down. Yang ni basic. Basic form 3. Okay, awak dah belajar ni masa Form 3. Okay, so step down. Kenapa step down? Yang itu yang kena awak tahu reason tu. Masa Form 3, awak tak jawab pun kenapa tu. Okay? Awak hanya apa fungsi kan. Okay. Tapi dalam masa untuk Form 5 ni awak kena tahu apa dia punya reason kenapa awak jawab step down. Okay, step down untuk apa? Untuk reduce the voltage. Ataupun apa lagi? Kataan yang sesuai. Reduce. Okay. From apa? 240 to 12 volt. Okay, reduce. Lagi apa? Decrease. Okay, lagi perkataan yang melambangkan dia menjadi sedikit. Maksudnya itu boleh. Okay, dia menjadi lebih rendah. Merendahkan. Okay, merendahkan, to reduce, okay, to decrease, menurunkan, okay, pun boleh perkataan tu. Okay, next. Okay, the ratio of number of turns, okay, in primary coil to the number of turn in secondary coil. Okay. Cikgu Mala, boleh tak nak respon sekejap? Yang tadi kan, yang type of transformer ni, macam ada student malah hari tu kan, dia buat to reduce the current. Tak boleh kan? Current jangan lah. Kalau Current dah salah. Jawab untuk sebab current dia akan jadi inversely proportional kan. Okay, so jangan jawab current untuk transformer. Betul tu. Okay, terima kasih. Betul lah. Okay, selalu juga ada budak malah jawab ni. Okay, kita nak tinggikan voltage, nak rendahkan voltage. Current, okay, lain kat sini kes dia. Kalau awak buat P equal to IV pun, I nanti akan jadi rendah tau. Okay, I akan jadi rendah bila voltage tinggi. Salah satu rendah atau tinggi macam tu. So bila voltage tinggi, voltage ada kat sini, so kiraan lain. Okay, kalau untuk kira circuit boleh. Tapi kalau current jangan jawab untuk transformer, bila waktu macam ni jangan jawab. Okay, soalan macam ni. Okay, dia berbahaya lah. Okay, berbahaya. Sekarang ni apa yang kita selalu manipulate untuk transformer? Mesti voltage je. Kita nak turunkan voltage, nak naikkan voltage. Saya tak pernah ajar pun untuk increase current, drop the current. Tak. Okay, daripada voltage tu baru kita kira current. Apa yang datang dulu? EMF yang datang dulu. Okay, EMF yang datang dulu. Okay, so EMF tu apa? Voltage. So kita kena ambil kira voltage dahulu. So untuk selamat transformer, take note kat sini, jawab pasal apa?
voltage. Okay, keyword dia voltage. Okay, jangan keyword dia current dulu. Kalau induce current, baru sebut apa? Kalau kita cerita pasal motor. Motor kan? Okay, motor direct current dengan motor alternating current. Okay, so motor itu, okay, kalau motor boleh cakap pasal current. Kita produce current ataupun kalau induce current kan, kita produce the induce induce current. Tapi yang sebenarnya sebelum tu apa? EMF dulu. Apa-apa pun kena EMF dulu, baru cerita pasal current. Okay, so jangan keyword untuk jawab transformer adalah voltage. Okay, so lagi the type of primary coil. Kalau dah step down, macam mana nak buat? Kalau step down, mestilah dia kata ratio of number. Okay, kalau ratio of number of primary coil to the number is contohnya awak nak jawab 240 contoh dia nak 240 okay, dengan 12. So ratio number of kita panggil coil, number of turns, number of turns. Okay, yang ni primary, yang ni secondary, betul tak? Yang ni primary dan secondary. Kalau ratio dia nak paling rendah kan, kalau paling rendah dapat berapa? Sini 20 kan, sampai kita tak boleh bahagi dah kan, betul tak? So okay, ini adalah ratio dia. Okay, ratio untuk, okay, kalau dia minta dalam ratio, nak kena jawab macam ni tak? Better jawab macam ni. Okay, tapi kenapa? Kena tulis lah. Ratio of, sorry kat sini sikit. Okay, ratio of, okay, number of turns of coil, okay, primary and secondary. So, kalau cikgu akan tengok primary datang dulu kan, so awak akan refer to here. Okay, kalau secondary akan refer sebelah sini. Kalau awak tulis secondary and primary, secondary dulu. So yang ini yang jadi secondary. So kena betul-betul awak bagi tahu. So jangan hanya letak 20 nisbah 1, tak boleh. Okay, kena mention apa dia. Sebab ini essay question. Essay question it can be mana-mana pun boleh. Bergerak tempat ni boleh. Okay, mana-mana pun boleh add. Ataupun kalau awak tulis nombor, awak selamatlah. Kalau tak tulis nombor, awak boleh letak mana-mana je soalan essay ni. Contohnya yang ni dapat dulu kan dalam kepala. Buat dah yang ni dulu kan. So tak apa. Okay, tapi kalau nak selamat tulis semua ni. Okay, saya ada semak Ashton punya. Okay, Ashton bukan cikgu nak tunjuk sesalah awak. Ramai lah juga yang buat macam tu. Terus je. Okay, ada 2-3 orang. Okay, yang terus jawab soalan minggu lepas. Contohnya pasal diameter large je. Awak tulis bigger. Contoh macam tu. Dalam kotak tu awak tak tulis pun large diameter. Itu dah kira salah. Okay? Dah kira salah. Jawapan awak dah betul. Teknik awak menjawab itu salah. Okay? Itu sayanglah. Okay? So awak kena tulis large diameter, bigger diameter. Itu kena tulis penuh juga. Okay? Untuk essay kena tulis penuh. Okay? Sebab benda ni tidak teratur pun sebenarnya. Okay? Kalau soalan tu dalam bentuk paragraf, lagilah. Okay? Benda ni semua dalam bentuk paragraf. So awak boleh buat mana-mana satu pun boleh. So hati-hati. Okay, bila jawab, biar apa? Penuh. Okay. Cikgu Mala, Syamira tanya dekat chat ni, boleh tak nak buat dalam bentuk pecahan? Kalau dalam pecahan, dia kata ratio. Ratio kan? Bukannya pecahan dalam fizik kan? Cikgu kata, dalam fizik tak ada pecahan kecuali apa? Kecuali pun dalam chapter light. Chapter light pun dia nak juga awak bahagikan. Tak boleh. Hampir tak ada langsung jawapan yang patut ditinggalkan dalam bentuk pecahan. Okey, dalam pecahan tak boleh. Dalam pecahan tak boleh. Ratio ni maksud yang ini sebenarnya. Yeah. Bukan 20 bahagi kalau dalam pecahan panggil apa? Fraction kan? Itu fraction. Okey. Tu pecahan. Okey, kalau yang ini ratio. Ratio pun awak tahu berapa nisbah berapa.
Bukannya berapa bahagi berapa, tak. Okay. So janganlah, tolonglah dalam fizik tolong jangan jawab dalam pecahan langsung. Okay, please. Pecahan membawa maksud apa? Pengiraan. Tak habis pun awak punya calculation tu. Kalau awak bagi dalam pecahan, awak hilang 1 markah. Tolonglah, fizik itulah dia. Sebab saya dah pesan banyak kali dalam kelas, kita tak pergi timbang. Kalau penimbang awak bagi tahu, 1,000 kena bahagi dengan 1,000, siapa penimbang kata, 1,000. Takkan berawak 1,000 ke? 1,000 kena bahagi dengan berapa pula? Kan susah. Fizik tak macam tu pun. Fizik terus baca measuring instrument, terus dapat data. Tak ada pecahan-pecahan awak nak kata, doktor kata awak punya tekanan darah 1,000 bahagi 250. Ada tak doktor cakap yang tu? Tak ada. Awak punya suhu sekarang ni 50 bahagi 2. Tak ada. Tak ada pun doktor akan cakap suhu kena bahagi. Bahagi-bahagi. Tak ada kan? So ingatlah, itulah fizik. Fizik ni kita apply. Bukan macam matematik. Calculation. Matematik is calculation. Langkah-langkah. Tetapi jawapan last dia adalah fizik. Kalau untuk physical quantity lah. So tolonglah ingat. Awak suka memang. Mana-mana student saya pun, tapi saya pelik yang saya marking tak ada pula tinggalkan dalam pecahan. Tak tahulah. Student for SBS kot. Suka sangat. Okay? Kalau yang setakat yang saya marking, ramai yang tak buat dalam pecahan lah. Cikgu Mah macam mana? Jumpa tak dalam pecahan? Setakat ni marking sikit lah, minority. Tapi Sikit lah. Kalau marking SBS punya berasa tak? Betul lah. Ramai. Akan ramai buat pecahan. Betul tak Kak Han? Diorang tak yakin ke apa yang jawapan diorang sebenarnya kan? Diorang confused ke apa? SBS memang ramai buat pecahan. Bila cikgu marking pertengahan tahun, trial, Even akhir tahun. even good students sometimes pun ada yang ada masalah begitu. So sad lah. So ingat benda ni, jangan buat dalam Tolonglah pelajar SBS. Dia terlalu abstract sangat sampai tak nak, sampai tidak mahu menyelesaikan masalah fizik. Tolonglah ingat cikgu kan, cikgu pesan kalau fizik mana ada dalam pecahan. Ada tak suhu orang kira di, suhu saya 35/1. Tak ada. Tak ada. So tolonglah. So yang ni cikgu memang tekankanlah, jangan jawab dalam pecahan. Mira boleh ingat pasal cikgu selalu cerita dalam kelas macam tu. Tapi tak ingat apa. Daniel yang tanya. mana yang tanya tu Daniel. Daniel yang tanya, bukan Mira. Daniel. Apa tadi kita dah cakap tu lah, asyik keluar kelas. Asyik pergi ni, pergi sana pergi sini. Bila orang cakap tak ingat. Hari tu apa awak tanya soalan kat pengetua itu? Apa tu ada masa meeting pengetua. Ramai yang tak tahu ada recording punya ni kita orang record masuk dalam website sekolah. Tapi ramai macam-macam tak tahu je. Padahal rasanya guru tingkatan dah bagi dah dalam tu site tu. Ada lagi soalan, itulah cikgu kata awak kena alert. Tolong alert. Pembelajaran tu even form 4 pun you all boleh tengok. Ada chapter yang related. Betul. Subjek form 4 pun ada. Subjek form 4 pun ada recording kalau nak tengok. Kalau nak modul boleh minta cikgu. Boleh minta cikgu, awak print lah sendiri kan. So, lagi the type of core. Selalunya ni nombor 2 tadi. Dah penat membebel lah. Membebel, sambung balik. Nombor 2 tadi. Sorry. Yang ni nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 apa dia? Type of core. Type of core selalu apa yang paling sesuai. Awak dah tahu. Apa dia? Iron, soft iron core. Kalau dalam bahasa Melayu apa? Soft iron core? Besi lembut. Teras besi lembut. Teras besi lembut. Teras besi lembut. So kenapa teras besi lembut? Reason yang paling senang apa? Reason yang paling senang untuk teras besi lembut apa dia? Untuk apa? Sebab siapa boleh jawab? Ini soalan paling senang ni. Cepat type.
Easily to magnetize. Easily to magnetize, demagnetize. Okay, good. Mira. Okay. Lain So, ada tak jawapan lain? ada tak lagi jawapan? Okay, ada lagi satu. Okay, ada lagi satu. Type of core ni ada lagi satu. Okay, dia laminated. Laminated ni dalam bahasa Melayu berlamina. Okay, teras besi iron teras besi lembut berlamina. Okay, laminated soft. Ini memang padu lah jawapan. Okay, laminated soft iron core ataupun teras besi lembut berlamina. Okey, apa maksud berlamina ni? Yang dia potong nipis-nipis, lepas tu dia compile balik. Okey, kalau macam cikgu juga ada tunjuk kan. Okey, macam mana transformer tu dia ada keping-keping sebenarnya, bukannya sebuku besi. Tak. Okey, dia adalah berkeping-keping macam sandwich kan. Okey, dia keping-keping, dia dapat dia combine balik. Okey. So, yang ini lagi bagus lah, ataupun awak nak jawab laminated soft laminated iron core ke. Okey, kalau tak nak jawab soft iron, jawab lamina. Okey. So dia ada reason. Apa reason dia? Okey, reason dia. Siapa nak bagi reason? Okey, tadi okey, ada lagi satu, easily magnetize, demagnetize. Okey, reduce eddy current tu dia untuk yang berlamina. Okay, reduce eddy current. Okay, pertama tadi apa tu, easy to magnetize, demagnetize. Okay, so dia ada dia senang dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okay, kalau untuk yang berlamina ni tadi, yang berlamina ni, okay, reason dia adalah untuk apa? Reduce eddy current. Kalau dalam bahasa Melayu, arus eddy eddy nama kan, sebab dia nama orang kot. Reduce eddy current kan? Okay, arus pusat. Arus pusat kan. Arus pusat. Okay, so arus pusat ataupun arus eddy current ni dia terjadi bila mana waktu bila current bila magnet tu, okey, bila teras besi lembut tu, okey, ada flow of current. Kalau lagi besar benda tu, lagi besarlah eddy current itu, arus pusat tu terhasil. Bila arus pusat terhasil, okey, dia akan meningkatkan heat, okey, meningkatkan haba. Okay. So dia produce haba lah. Nah, dia produce haba. Okay. So ini reason untuk reduce eddy current ni. Okay. Kalau awak nak kata dia reduce heat, lepas pun boleh lah. Okay. Tapi yang penting eddy current. Lamina, eddy current, soft iron core untuk apa? Demagnetize dengan magnetize. Okay. So electronic component that should be connected to the output of the secondary coil. Okay, dekat secondary coil ni, kita kena letak something tau. Okay, sebab apa? Okay, so siapa nak teka? Nak letak apa dekat secondary coil? Sebelum sampai ke charger kita. Tak? Yang nak cuba. Apa yang nak letak di hujung sana sebelum sampai ke charger phone? Imtiaz tak ada ke? Tak ada suara hari ni? Afif? Eli? Nurin? Ni selalu suara orang-orang yang ada mic. Yang lain tak ada mic. Ni malah, ada dua orang respon ni malah. Okey dah. Diode, kapasitor, rectifier. Rectifier, kapasitor. Kapasitor, diode. Ada ni diode seorang. Okey, so yang paling tepat lah, yang paling tepat sebenarnya apa sekarang ni? Okey, hint dia dekat sini. Kat sini AC kan?
So, ni dah pergi kita punya charger ni. Kena ada apa kat sini untuk tukar. Kalau kita punya handphone, mesti apa? Di sini. Nampak dia dah bagi cerita dah kat sini. Direct current. Dah cakap DC kat situ. Dah cakap dah DC kat situ. So, sorry. Guna maklumat soalan tu. Banyak idea di situ sebenarnya. DC. Okay, so kena pakai capacitor ke, rectifier ke, fuse. Wah, macam Mira bagus. Fuse tu kena daripada awal yang. Okay, ada plug lah kat sini. Kat sini. Okay. Yang mana tu kat AC pergi DC? Okay, ramai dah jawab. Diode. Okay, yang ni Putri Danisha. Putri Danisha Danish ke? Putri Danisha siapa? 5B. Lebih kat Putri kan? Putri kata diode ke cikgu? Diode tu dah ada idea sebenarnya. Okay, bila awak cakap diode tu dah ada idea. Minimum pun awak jawab diode lah. Okay, minimum awak jawab diode. Kalau rectifier tu lagi hebat lah kayaknya kan. Okay, so kita letak apa? Diode boleh ataupun nombor 4 Nombor 4 kan? Okay, diode. Okay, so kita sambung lah dengan diode. Okay, diode kat sini. Okay, baru sampai pada kita punya handphone tu. Okay, so diode. Kenapa nak kena guna diode ataupun awak nak letak rectifier? Rectifier pun boleh. Kenapa kena guna diode ataupun rectifier? Okay. Fuse. Fuse ni dekat plug Mira. Okay. Kenapa? Kenapa nak kata nak guna diode? Tadi dah bagi tahu kan? Daripada mana? Ada yang respon. Okay, change AC current to DC, current. Okay, convert kan? Dia convert daripada DC ke direct current. Okay, sebab kita pun dah buat dalam kelas. Okay, kita tengok oscilloscope tu macam mana kan. So, capacitor tu dia membantu untuk smoothing, melicinkan, smoothkan. Okay, direct current tu. Dia tidak menjadikan, okay, AC pergi ke DC. Okay, tapi dia hanya nak smoothkan sahaja. Okay, sebab dia simpan apa? Dia simpan, okay, dia charge. Okay, dia simpan charge. Okay, simpan charge. Ingat lagi kan? Okay, kalau okay, mana nak draw ni? Kalau kita pakai diode sahaja, apa akan jadi dalam oscilloscope? Macam ni. Kalau kita pakai rectifier, macam mana? Dia akan jadi macam ni. Kan? Kalau kita pakai kapasitor dia tetap macam ni. Cuma dia ambil apa? Atas ni. Dia tak nak, dia tak nak dia drop. So kapasitor ni tolong bantu supaya dia tak drop. So dia sampai sini dia terus lagi. Sampai sini dia terus lagi. Sampai sini dia terus macam tu. Okay, yang ni dia membantu untuk, okay, yang ni tugas kapasitor ni, dia tak nak ada benda ni. Okay, so sebab direct current dia tak ada varies in voltage tu. Okay, dia tak nak ada varies. Okay, tapi dia tak nak perbagaikan sebab dia akan turun, ulang-alik kan macam tu. Okay, dia akan turun, lepas tu naik balik, dia boleh jadi macam tu, dia tidak tetap. Okay, tapi direct current tetap. So kapasitor hanya tolong untuk buang benda ni yang dia turun ni. Walaupun sekejap je, sikit je dia turun kan, sekejap je. Okay, tapi ini tugas kapasitor, nak smoothkan sahaja. Alright, boleh Mala. Ni Putri tanya, kalau guna diode, reason full wave rectification. Diode tak boleh full wave lagi. Dia half. Okay, so reason dia, kalau contoh guna, diode rectifier, yang tu lagi bagus lah. Kalau saya lagi suka jawapan macam tu. Yang ni nak memang biasa, general, daripada AC pergi di DC. Okay, boleh juga nak jawab tadi apa? Full wave. Okay, kalau full wave. Kalau full wave ni better guna yang rectifier punya jawapan lah. Kalau diode half wave je, half wave. Okay, half wave tak bagus lagi sebenarnya, tak jadi direct current betul lagi kan. Okay, tapi kalau nak jawab full wave rectification, okay, buat untuk
rectifier. Jawab untuk rectifier. Boleh Putri? Okay. Ini pun betul. Boleh. Okay. Sebenarnya saya tak tengok rectification tu. Yang full wave tu. Okay. Full wave. Sebab rectifier memang dah bagi tahu dia rectify. Dia mengubah kan. Okay. Tapi apa yang menyebabkan keyword awak betul-betul kat sini jadi full wave ni. Okay. Dia buatkan full wave rectification tu. Okay. Malah. Yep. Ni Syamira tanya, kalau tak mention AC/DC tapi dia jawab allow current to flow in one direction. Okay. Boleh kan? Tak? Allow current in one direction tak kena dengan Kena. apa yang dia nak dalam ni. Kan? Okay. Awak hanya awak bagi reason tu, diode tu. Okay. Diode reason dia allow in y direction kan? One direction. Okay. Tapi Tengok situasi soalan lah. situasi soalan ni Jangan jawab general. Jawapan begitu general. Betul. General Jangan sangat. terlalu general. Itu mungkin umum form 3 kamu belajar kot. Okay, sekarang dah bagi specification untuk apa, charger, lebih spesifik dekat situ lah. Better. Okay, yang ini basic sangat. Yang terlampau basic. Allow in one direction. Yes. Okay. Memang fungsi diode itu. Tapi dalam ni nampak ke? Dalam keadaan ni sekarang ni. Orang tak nampak tau. Kalau awak bercakap dengan orang lain, allow in one direction, apa fungsi allow in one direction dalam cerita ni? Bila dia akan bertanya tau. Sebab kita ni macam nak explain dekat orang juga. Kan? Betul tak? Okay, kenapa? Okay, macam mana kita nak, kenapa kena pakai diode? So better dia dah cerita ni. Dalam soalan dia dah cerita daripada alternating nak pergi di DC. Okay. So better jawab jawab berdasarkan situasi lah lagi bagus. Okay. Situasi lagi bagus. Tapi saya rasa kalau daripada segi fungsi memang betul lah. Fungsi diode allow one direction. Okay. Allow one direction. Okay. Betul. Lepas tu lagi apa? Material. Okay. Material apa dia? Material yang paling senang lah kan material. Kalau nak memanaskan, nichrome. Kalau nak macam ni, nak buat lagi efisien kita punya circuit, kita punya instrumen, apa dia? Apa kata? Copper. Danisha, copper. Dan ni cuprum. Okay. So cuprum. Kenapa cuprum? Copper. Awak tak tahu benda ni lah. Ini common dah biasa. Kenapa cuprum? Jawab teruslah. Danisha, tadi kalau jawab copper kerana senang. Terus bagi reason. Reduce resistance 2 kali type. Tengok 3 orang. Okay, so dia punya low resistance. Okay, dia ataupun bila dah low resistance tu low kan. Okay, dia boleh reduce heat. Okay, dia produce heat tu low lah. Okay. So yang good electrical conductor. Selalu orang cakap good conductor of electric. Memanglah circuit kena pakai conductor elektrik. So jangan sebut conductor elektrik. Okay. So kadang-kadang student dia nak senang fikir conductor elektrik. Kan. So jangan cakap macam tu. Tapi kalau awak buat low resistance. Sebab saya kata reason kena ada fizik punya konsep lah. Punya konsep. Okay. Next. Fuse. Okay. Saya jumpa soalan ni. Soalan fuse ni macam kita tak belajar sangat kan dekat form 5 macam tak ada sangat. Tak ada sangat kan. Tetapi saya jumpa soalan ni. Asal boleh ditanya jugalah. So kena ready lah basic form 3 tu. So walaupun tidak ditanya tetapi kita apply benda yang kita belajar semua dalam topik electricity, elektromagnet tu. Okay. Elektromagnet ke? Ini elektrik kan? Patutnya elektrik ni. Elektrik. Alah lah. Tak apalah. Kita buat je lah Okay. Sebab dia ada dalam sistem transmission tu kena ada. Kan benda ni kan? Okay. Sebab dia dimasukkan soalan ini. Okay. So fuse ini. Okay. Fuse ni awak dah tahu. Okay. Tengok rating. Rating dia tanya cartridge type. Okay. Okay, kita tengok soalan dulu. Fuse takes some time to melt and blow. Okay.
Melt or blow. Okay, kenapa? Okay, melt or blow. Fast fuse blow equipment which cannot stand high current for too long. When the fuse blows, spark may be occur and produce. Okay. So prevent the spark from causing a damage. Okay. So fuse ni kalau dia terlalu overheat, okay, wire dia akan terputus. Awak pun akan tahu kan? Awak pun dah tahu. Okay. So lagi apa lagi? Fuse can be protected by semiconductor. Oh, sebab chapter semiconductor. Okay. Oh, tu kenapa aku letak soalan ni ya? Rupanya pasal ni. Okay. Semiconductor device. Okay, ni topik diode sebenarnya. Topik semiconductor. Okay, bukan diode, semiconductor. Yang awal-awal tu, kita belajar sebelum masuk diode. Okay, tapi dia boleh buat soalan essay macam ni. Apply semiconductor. Alright. Okay, so yang pertama, dia dah bagi ni, senang. Okay, dia dah bagi awak punya table. Okay, bagi table. Okay, awak jawablah dalam table. Ada juga yang hantar saya lagi tak jawab table juga. Okay. Ada lagi. Yang saya tak tahu. Ada yang degil lagi tu. Tak nak hantar dalam table. Ya tu, yang degil yang tak hantar tu yang ramai-ramai tu. Oh, yang tak hantar lagi lah tak tahu. Nak kena Senyap. ni. Cikgu terpaksa menanda sikit-sikit sebab pening baca dalam komputer kan. Kena tanda tengok komputer kan. Okay, ramai yang hantar dalam gambar ke. Bila dalam gambar kan kecil buat kan. je jual tu. So kita download dulu semua. Okay. So sekarang ni, okay, kita tengok thickness. Okay, ni spek dia. Reason. Okay. Thickness of fuse wire. Okay. Kalau dalam fuse, awak tahu fuse. Kan? Fuse. Dalam fuse ada apa? Ada satu wire halus kat dalam tu. Okay, wire halus kat dalam tu. Dah bagi jawapan pula. Thickness of wire. Okay, thickness of wire fuse mesti apa? Okay, thin lah. Dah bagi jawapan kan? Okay, bagi tahu. Okay, so dia ada wire dalam tu. Wire tu ciri-ciri dia mesti apa? Thin. Okay, kenapa kena thin? Cepat-cepat, cikgu nak masuk elektronik sikit ni. Satu soalan lagi. 5 minit ni. Pukul 12 nak bagi cikgu Warahimah pula calculation. Ni malah ada yang jawab ni, Elisa jawab. To increase resistance. To increase resistance. Okay. Kalau thin fuse to increase resistance. Okay. So dia thin fuse wire. Dia kata kat sini. Okay. So, boleh nak cakap pasal resistance. Okay, tapi apa fungsi resistance higher kat sini? Higher resistance. Okay. Kenapa nak kena higher resistance dekat fuse ni? Untuk apa? Bagi tahu. Elisa jawab melt easily. Melt easily. Okay. Sebab apa melt easily? Bila higher resistance, heat increase, so dia akan melt. Okay, betul tak? Dia akan melt easily. Macam tu. So kalau boleh jawab banyak ni pun tak apa. Sampai cerita tu sampai kepada maksud thin tu. Kenapa kena thin? Okay. Kalau medium, boleh juga melt. Tetapi kena banyak kan? Banyak. Okay. Kalau thick lagilah lower resistance. Okay, bila higher resistance, awak terlalu sikit tau sampai untuk kepada function. Sebab perasan tak? Mesti ada kena-mengena dengan cerita. Okay, mesti ada kena-mengena dengan situation. Okay, so lagi cartridge type. Ini tak salah je ni. Cartridge type. Okay, type apa? Nak pakai apa? Ini type bawah dia boleh tengok. Dia sebut mengenai dia bincangkan mengenai apa tu? Material lah. Okay, material. Okay, type apa yang kena buat? Type apa? Type apa yang kena buat? Type apa yang awak kena pakai? Material apa yang awak kena pakai? Rubber memang out dah. Rubber, plastik. Ada yang buat glass malah. Glass, seramik. Glass. Clear jawab seramik. Terus bagi reason. Boleh tak terus bagi reason kat cikgu?
Terus type reason. Terus Kenapa ada Reason apa? ramai pilih ceramic ni tapi reason dia? reason dia apa? Cikgu nak ambil yang ada reason terus. Tak tunjuk. Stand high temperature, Syamira jawab. Stand high. High Stand temperature. high temperature. Okay. Seorang Putri banget. Danisha pun sama jawab. Capacity. Boleh tahan temperature. Boleh tahan temperature. Okay, itu yang sesuai. Betul-betul. Okay. So, tadi ada orang jawab glass kan? Betul tak? Okay, dia either glass pun macam boleh terima. Betul tak? Ataupun ceramic. Okay, kalau rubber, confirm cair lah. Kan? Okay, plastik. Plastik pun macam mana pun hebat pun dia akan boleh cair. Okay, kecuali ditambah dengan dua benda ni. Masa form 3 pun tengah, masa dalam kimia kan. Dalam chemistry pun awak belajar. Silikon punya compound ni, silikon compound ni dia adalah yang paling stabil. Okay, yang untuk kegunaan kita untuk panas lah. Sebab apa? Dia tidak bertindak balas dengan heat. Okay, so antara silikon compound yang glamour ialah seramik dengan glass lah. Okay, so awak pilihlah salah satu, seramik ataupun glass. Okay, so jangan buat dua-dua lah. Okay, pilih salah satu tapi reason dia apa? Okay, dia akan withstand. Okay, withstand with high temperature. Okay, akan memiliki daya tahan yang kuat dengan suhu yang tinggi. Okay, bagus. Kalau boleh jawab macam tu terus. Okay, boleh jawab terus dengan reason. Okay, so rating dia. Rating, selalu fuse ada tulis berapa? 3 ampere, 5 ampere. Dia ada 1, 3, 5, 10, 11, 13, 15. Ini yang saya ingat lah. Ajar form 3 kan, kena ingat lah. Okay, so 1, 3, 5, 10, 11, 13, 15. Last kali 30. Yang paling besar 30. Okay, so rating untuk ni macam mana kita nak kira? Yang mana tahu nak guna yang mana satu ni? Agak-agak berapa? Dan tulis sekali macam mana awak dapat? Yang ni boleh tulis berapa rating dia. Okay, boleh tulis berapa sebab dia memang tak ada boleh nak tulis ada ciri-ciri dia juga. Mesti lebih besar daripada berapa. Pun boleh. Lebih besar daripada apa. So mana awak dapat? Okay. I sama dengan 8.33. Okay. So I sama dengan 8.33. So nak pilih yang mana satu? Elisa. 10 ampere. Okay. So Ellie kata nak pakai yang 10 ampere rating. Okay. 10 ampere. Kenapa nak pakai 10 ampere? Sebab Ellie dah set kira I sama dengan 8.33 ampere. Okay, tahun lepas tu tahu apa? Saya rasa calculation ni terus terima. I ni dia dapat 8.33 so kena pilih yang lebih besar daripada I yang kita dapat. Macam mana kira I? Dia dah bagi dalam ni. Berapa? Ya. 2000 watt dengan 240. P equal to IV. Okay. Ini bahagian yang kita bincang hari tu yang dia punya explanation boleh guna kiraan tu kan? Calculation. Boleh guna calculation. Sebab pemeriksa akan nampak awak kira, okay betul 8.3 sebab tu awak pilih 10. Nampak kan? So reason dia lebih senang buat calculation tu. Buat calculation tu. Okay, ataupun higher than current. Elisa jawab tu slightly higher than the current. Slightly higher than current. Tapi better kalau awak dapat yang ini lagi bagus lah. Kira terus. Kira terus tu. Okay, lagi nampak. Nampak? Okay. So next, catalyst type dah, melting point. Melting point, higher ke lower? Melting point, higher ke lower? Nak lower pun boleh, nak higher pun boleh ni. So nak kena higher ke lower? Okay, lower. Okay, easy. Macam tu. Okay, lower melting point, melting faster. Okay, when excessive current flow. Bagus ni, siapa jawab ni? Putri. Dia jawab apa?
Okay, low melting point, melting faster, okay, when excessive current flow. Awak jawab dah macam tu. Okay, hebat jawapan tu. Bagus. Okay, bagus sangat. Okay, betul. Pilihannya ialah, okay, mari kita lihat siapa yang menang. Tignas, tin, seramik. Okay, nak boleh gelas pun boleh lah. Okay, kita try Okay, lepas tu 10 ampere. Ya. Tin, Satu musik. mana tin, seramik. Yang ni. Yang ni 10 ampere. Mana 13? Ni 13. Ni tin 10. Seramik ni dan lagi 10 mana? 10 yang ini. Okey. Lagi Jadi dah jawab dah. melting point. Low. Low. Namanya jawab Q dah tu. Apa jawab Q Q dia so orang itu jawab Q tu. So, apa dia? Q. Oh, ramainya. Siapa dia ni? Nampak tu. Q. Mala. Okey. Mala. Ya, Ni saya. apa tu Puteri tanya kenapa tak boleh guna 13 ampere yang tadi, yang fuse tadi. 13 ampere pun sebenarnya 13 ampere jauh sangat kot. Jauh sangat kan? Dekat Dia kena slightly Dia kan? ada, tengok 10 dia ada 11 kat situ. Okey, kalau 13 ni dah terlebih-lebih sangat. Power tu boleh blow up juga sebenarnya. Kan, betul tak? Dia antara fuse ni, ini dia punya range. 1, 3, 5, 10, 11. Lepas tu ada pula 13 kan. 13 dengan 10 tu jauh tu kan. So better cari yang slightly sebenarnya, betul. Bila kita belajar pun memang slightly. Slightly. Alright, I'm okay. Okay, boleh Sebab itulah sekarang kita banyak nampak yang kecil-kecil ni guna gelas. Okay, guna gelas. Lepas tu dia lagi ringan pun sebenarnya. Okay, dia lagi ringan. Semiconductor. Sebab dia pun semiconductor juga gelas ni. Silikon kan? Okay, dia ada silikon. Okay. Okay. So macam tak sempat je ke nak teruskan calculation lah Okay, yang ni next week boleh masuk elektronik. Okay, elektronik ni best lah. Dia transistor kan? Okay, transistor. Cikgu buat boleh. Okay, yang ini saya rasa lebih kurang je dengan apa yang kita bincang kat atas. Okay, soalan ni. Okay, boleh cuba and then nanti cikgu check jawapan macam mana. Ada juga yang dah bagi jawapan pun silap juga. Okay, tersilap juga lagi. Okay, so tak apa. Okay, maksudnya bila awak buat, cikgu check, baru cikgu tahu apa awak salah. Okay, macam tadi cikgu cakap. Okay, ada orang dia tulis je cakap tak tulis detail. Okay, so ada bagus. Yang hantar tu dapat tahu kesalahan masing-masing. Okay, so yang tak hantar, dia rasa dia betul lah. Tak hantar, kerja dia bertambah-tambah lah. Yang tak hantar tu. Ini dua lagi kan? Awak yang rugi kan. Awak boleh tengok jawapan, betul tak? Memang awak cari boleh jawapan kat mana-mana. Tapi antara betul dan tidak tu jawapan tadi. Macam Mira tanya, boleh tak saya jawab macam ni cikgu? Tu bila cikgu cakap, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab awak tahu benda tu. Kadang-kadang teknik menjawab tu salah. Okay, teknik tu yang kena betul. Okay, teknik jawab tu kena betul. Okay, dah habis. Lagi cikgu Mah pula cakap. Okay, saya stop present. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak continue yang Cikgu Mala punya lah. Okay, Ma present sekejap. Ma buka Ma punya slide sekejap Calculation. Sini.
Okey, saya nak sambung yang hari tu yang calculation untuk yang topik elektronik. Sekejap saya tengah ni. Nampak tak Mala? Nampak tak saya punya slide? Nampak Nampak, nampak. Hmm. Hmm. Tadi start kat page 2. Di page berapa? Ni kot kan? Betul tak? Masih dekat soalan Mala tadi. Ni soalan malam. Dah tunjuk jawapan tu. Oh ya ke? Jawapan Jawapan tak betul pun. Orang Sekejap, tu Jawapan tu salah. Sekejap. duk Mak start kena dekat tutup. soalan Mala. Sekejap. Tukar-tukar. Tutup je. Mak tutup balik. Sekejap. Mak buka dua slide tadi. Sekejap yang ada jawapan pun Mak buka kat tadi. Sekejap. Yang kosong budak-budak punya. Yang kosong tu lah. Jawapan dia tadi memang seramik tapi terlalu besar sangat macam tak sesuai. Bila mana tengok balik jawapan seramik tu 13 ampere kan. Mau terlebih sangat. Lepas tu tengok fuse memang ada lagi 1 ampere, 11 ampere. Kalau 11 boleh lagi. Baik Kalau ambil 13 tu melampau sangat kan. Tinggi. Tak keram-keram. Okey Ma? Ada lagi? Ada. Sekejap. Okey. Ada tak Mala? Nampak? Belum. Belum, sekejap. Tak tahu orang lain dah nampak ke? Lambat sikit dulu yang dulu. Okay. Nampak kan? Okey. Electromagnet. Ni elektronik. Ni elektronik Elektronik Mala. Itulah yang kita stok hari tu. Itu stop elektromagnet. Yang ni sudah Dah. Yang tu dah last week. Oh, elektromagnet sudah? Ni Mala dah. Elektronik. Masuk elektronik. Elektronik. Oh, cantik lah. Minggu depan Minggu ni sambung. calculation, minggu depan verification ni. Okey, untuk yang pertama ni, yang soalan 1 ni, yang ni slide dalam bahasa Melayu Okey. Sekejap. Fair. Okey. So yang topik elektronik. Okey. Yang pertama sekali dia minta awak hitung halaju elektron speed of electron. Sekejap Mak punya ni aduhai. Okey. Soalan ni dia bagi pada awak tenaga kopayaan elektrik. Okey, tenaga kopayaan dia bagi 48 darab 10 kuasa 16 joule yang diterima oleh satu elektron. Okey, dia convert kepada tenaga kinetik dalam tiub matis, dalam tiub palamatis. Okey, dia minta awak kira halaju elektron tersebut. Okey, dia bagi jisim bagi satu elektron adalah 9.0 darab 10 kuasa negatif 31. Okey, so yang ni yang bermula sekali awak belajar untuk yang topik elektronik. Okey, apa formula yang awak ada kat sini? Okey, dia bagi tenaga kopayaan elektrik dengan dia bagi jisim satu elektron. Okey, ingat tak apa formula yang boleh kita guna kat sini? Yang ada EV tu. Okey. So kat sini, okey saya tulis Bila elektron terlepas, apa tenaga yang dia ada kan? Dah ada tenaga kinetik tu. Apa formula tenaga kinetik? Terus kira.
Allah susahnya pen malah. Tak boleh ke? Sekejap. Sarah tunggu yang lain kira dulu. Okey, yang lain cuba kira. EV, tenaga kompayan elektrik kan, sama Dekat dengan pen apa? tu, Tenaga dekat pen. kompayan apa formula? Klik dekat pen tu. Ha. Pen atas. Klik pen. Betul Dia bila on dia tekan ke bawah je, tak payah nak buat on off. Dah boleh? Tak detect. Tu? Tu. Okay. Apa? Sekejap, Kira Ana. je bang. Okey. Dia dapat jawapan. Type jawapan. Okey, berapa? Dania suka huruf Q mungkin. Dia letak IQ kat atas tu. Kawan dia dah marah dah. EV sama dengan tenaga kinetik punya formula. Masuk nilai. Berapa jawapan? Type jawapan. Siapa yang dah buat? Senang je soalan ni. EV equal to tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey, so yang ni kan awak guna formula yang ni kan, betul tak? Kalau pasal sama tak dengan tenaga kinetik kan? Sama je sebenarnya. Okey, so formula yang ni lah awak pakai. So sekarang ni cuma nak tahu yang E ni apa, V ni apa sebenarnya. Okey, yang M ni awak dah tahu, ini M ni adalah mass kan, mass of electron. Okey, yang small V ni, yang V square ni lah yang awak nak cari. So V square ni adalah halaju elektron. Okey, so EV ni dia dah mewakili tenaga keupayaan elektrik sebenarnya, iaitu dia bagi 4.8. Betul tak? Okey, so awak kena sub dalam formula lah. Okey, 4.8 darab 10 kuasa negatif 16. Okey, sama dengan 1.2. Okey, mass dah bagi pada awak iaitu 9. So, yang ni awak akan dapat jawapan. Lepas tu kena square awak punya jawapan lah. Okey, so dah ada yang kira ke kat sini? Saya ingat sampai tulisan ni Belum ada lagi. Ada jawapan? Semua dah pergi makan tengah hari ke? Tak ada jawapan ni. Ada jawapan ni? Daniel ada mana? Daniel, oh kawan dia marah. Daniel boleh buat sikit tak? Kan Iki dah apa punya jawapan cepat? Mana pergi semua orangnya? Kita dah hilang dah. Okey, Syamira. 1.06. 15. Betul ke Syamira? 15. V tu kuasa 2 tak tadi? V kuasa 2 tak? V tu kuasa 2, so ada square root tak? Nak kena square root lah you punya jawapan tekan akhir. Oops. Tak saya lupa square root. Kan? Sayang markah. Ada jawapan tak? Berapa jawapan awak? Saya lupa nak square root. Dia ni dah jawab. 3.061 dah 10 kuasa 24. Apa punya jawapan lain? Sekejap. Apa lain semua ni? Kalkulator siapa pening? Ke orang yang tekan dia pening ni? Orang lain? Nak kena square root awak punya jawapan akhir tu Tadi lepas square root? Tu jawapan Syamira tu. Allah, nak kena convert ni. 2.27 kali 10 Syamira punya tu pindah. Betul. Elisa pun betul. Dia ni tekan lagi sekali. Kalkulator salah ke orang tekan salah? Dia ni tu lupa square ke lupa square root? Salah. Lupa square ke lupa square root ke? Okay, so jawapan Syamira, jawapan Elisa betul. Cuma make sure ada unit ya. Yes. Syamira tu jawapan panjang sangat. Tukar standard form lah. Okay, so jawapan apa mana? Sebab memang tak kira ni, dia punya jawapan ni 3 3.27 darab 10 kuasa 7 meter per second. Allah, pen buat hal dah pula malah. Sekejap. Okay. Siapa jangan dah kira dah. Next soalan. Kira dah Boleh tengok dekat chat. Boleh tengok dekat chat jawapan. Bagus Danny. So saya proses kepada soalan yang kedua lah. Okay, soalan yang kedua. Okay.
Untuk yang ni awak nak kena kira dia punya voltan input bekalan arus terus. Okey. Dia bagi pada awak iaitu Y gain setting dia bagi 2 volt. Okey. So dia bagi sekejap. Allah, hai buat khas sungguhlah malam punya pen hari ni. Sekejap Aduh, semalam okey je duduk testing ni. Okay, yang lain boleh cuba dulu. Okay, kita buat refreshment dulu kegunaan osiloskop sinar katod. Ada berapa? Antara tunggu. Ada 3 kan? 1. Siapa tahu? Ini tak ada yang nak bersuara ya? Mana yang selalu bersuara tu? Yang dia tak ada ni. Sementara tunggu. Osiloskop sinar katod dia ada 3 function kan? Siapa ingat? Yang pertama. Cepat. Display wave pattern kan? Mana pergi semua orang ni? Dah okey tak Ma? Dah okey cakap Ma? Ke tak okey juga? Sekejap. Belum ni. Sekejap kena ni. Okey, 2 siapa tahu? Takkanlah cikgu jawab 3-3. Apa fungsi kedua untuk osiloskop sinar katod? Cikgu, Ya. to detect cathode rays. Detect Tu detect cathode ray. Salah tu. Tak sesuai salah tu. Apa Dia dia? boleh measure 2 perkara. Dia jawab to detect cathode ray. Dia yang buat ketuk Ray. Dalam tu ada cathode ray. Measure. Okay, Syamira dah jawab yang kedua. Measure voltage. Okay, Dia boleh measure voltage. AC pun boleh Syamira. Dia tak semestinya boleh measure voltage DC saja. Dia jawab dua-dua tu. Measure voltage, AC, Good. DC. Yang ketiga, siapa tahu fungsi osiloskop sinar katod yang ketiga. Kalau measure DC, kamu kira anjakan secara tegak. Kalau kita ukur anjakan kotak tu secara ufuk, kita kira apa? Mengukur sela masa yang singkat. To measure short time interval. Okay. Masa tu dia akan bagi kamu gandaan X ataupun time D. So benda-benda teori macam ni akan keluar dalam kertas 2 soalan struktur AC. Betul. So sambil-sambil buat soalan calculation, kamu sebenarnya boleh je refresh teori, beberapa teori. Okay, so itu 3 fungsi yang selalu dia akan tanya. So soalan ni bila dia bagi kamu gandaan tu 2 volt setiap bahagian. So understood dia sedang mengira potential difference ataupun voltage. So kita akan kira gerakan kotak secara menegak. Kalau measure time kira secara ufuk. Right? Okey ke Ma? Betul lah. Mana Alfizan lah? Malah pesan balik. Sebab masa pembelajaran ni malah pesan balik. Malah kira Stop sharing. Okey, betul dah. Ataupun Mas sebut formula sajalah kot kat sini. Okey. Mama stop sharing je lah. Stop sharing. Stop sharing. Okay. Sambil tu sharing, yang murid-murid boleh kira Kira kotak berapa. Jelas tak gerakan kotak tu? Siapa yang ada modul? Siapa yang boleh print modul? So malah buka slide malah. Dah. Okay. Okay, tulis-tulisnya malah tolong buat. Okey, macam ni. Untuk yang soalan yang kedua tadi ni, okey, awak dah tahu 3 basic 3 fungsi OSK kan? Okey, so sekarang ni salah satu fungsinya adalah untuk mengukur voltan sama ada AC ataupun DC. So soalan ni dia minta awak kira voltan DC power supply lah. Okey, dia bagi kat sini adalah Y gain setting, dia bagi 2 volt per division. Okey, so nak kira DC voltage. So nak kena ingat formula lah kat sini. Okey, DC voltage kita ada formula iaitu displacement ataupun jarak bright spot from the zero position. Maksudnya jarak daripada zero position ni berapa? Dia menegak ke atas kan? Kalau awak nampak betul-betul kan? Okey, 2. So dia punya displacement dia tu adalah 2.
Lepas tu dia punya Y gain setting yang dia bagi pada awak adalah 2 volt per division. Okay, tu yang Cikgu Mala dah besarkan tu So maksudnya kat sini kita akan dapat maksudnya satu kotak tu dia bergerak sebanyak 2 volt. So kalau 2 kotak dia bergerak menegak ke atas, so awak akan dapat 4 lah. Kan? Okay, so awak just darab sajalah kat sini. Ini untuk yang DC voltage. Okay. So jawapan awak adalah 4 volt. Okay. Yang okay, settle Tak ada nak tanya, boleh Okay, yang ketiga. Kenapa 2 markah? Soalan ni senang. Kenapa 2 markah? Kat mana jalan kerja dia? Okay, 2. Kita akan cari kat mana? Student selalu tak nak buat benda ni. Pertamanya ada ayat-ayat macam ni lah, division. So, jalan kerja tu penting sebab 2 markah ni. Kan? 2 markah kan? Okay. So maksudnya yang awak darab tadi tu 1 markah dengan jawapan akhir tu 1 markah lah. Okay. Soalan yang sama. Okay. Yang bawah tu kan yang ni dia minta awak lukis. Okay, dia minta awak lukis untuk yang output signal. Okay, adik-adik. Selu. Okay. Yang ni dia punya Y gain setting dia control remain pada 2 volt per division. Okay, dia minta awak lukis apabila dia bagi peak voltage AC power supply adalah 6 volt dan time base switch off. So yang ni nak kena recall balik lah. Kan kalau yang dalam lab kita ada tunjuk yang time base off macam mana kalau guna AC. Kalau AC guna Mama, kita patah balik soalan tadi. Yang tadi, atas tadi tu. Balik atas tu. Sebenarnya, okay. Cuba tengok soalan ni. Siapa tahu yang ini time based on, time ke time based off? Dia ada dot kat sini kan? Satu kita boleh tanya yang ini sama ada DC atau AC. Sebenarnya. Okay, sebab tu selalu cikgu cakap kalau you go through soalan calculation, tak salah sebenarnya kamu catat beberapa teori yang kamu dah lupa di situ. Cuba jawab. AC ke DC? Jangan bagi tahu tak? AC ke DC ni? Soalan kedua, time based on ke time based off? Ada 2 soalan kita boleh tanya dekat sini. Hanya dari gambar itu semata. Okey, ada yang dah jawab. Syamila dan Denny jawab DC. Lepas tu Tarania jawab penuh DC, time based off. Bagus. Time based off. Okay. Okay, good. Tahulah. Ada yang tak faham kenapa DC, lepas tu kenapa time based off. Tapi yang boleh jawab tu bagus. Kenapa dia off? Dia jawab tu kenapa kamu kata yang titik macam ni time base dia off? Banyak. Kenapa off pula? Kenapa off? Tambah lagi soalan. Bila time base off, plate mana yang kita matikan atau kita tak activate? Sebab kita ada 2 plate, plate Y dengan plate X dalam oscilloscope sinar katot. Betul tak? Cuba buat plate dia kat situ malah. Plate tegak tepi tu. Adik. Selu. Okay, Afiq jawab plate X. Plate X. Plate X yang plate X ke plate Y yang saya tak activate ni? Danny pun jawab yang X. Maknanya bila time base kita off, kita tak activatekan plate X, so dia tak boleh bergerak secara mufo. Yang Puan Nomala lukis tu. So maknanya atas bawah. Sambung voltage kita cuma activate plate Y. Ada banyak teori yang membantu pemahaman anda sebenarnya. Okay, sebab macam biasa kita akan cakap walaupun 2-3 classes ni kita buat juga soalan calculation. Calculation itu di kertas 1 dan kertas 2 sebenarnya tak banyak. Bukan tak penting maksud cikgu. Okay, so sambil-sambil buat tu buatlah. Nak buat definition ke? Kan? Tiba-tiba nak buat 1-2 definition ke? Nak buat 2 ciri cathode ray ke? Catat je dekat situ samping kiraan kamu. That's a good way of walaupun 2 soalan membantu kamu dalam masa 1 hari lah. Even 2 objektif sehari pun tak apa. Tapi kamu tambah info macam ni. Alright? Okay, okey lah Mah. Okay. So nombor 3 Okay, yang nombor 3 ni time base switch off. Okay, time base switch off tapi dia bagi kat sini peak voltage of the AC. Dia bagi AC power supply adalah 6 volt. Time base switch off. Okay, yang Y gain setting tadi dia remain 2 volt. Okay, so yang ni
So tetap akan jadi satu titik ke akan jadi satu garis? Time base Ini off. time base off, ini tapi AC. Dia pakai AC pula. Ya, tapi dia guna Hmm. AC. Yang atas tadi tu soalan DC kan? Ini AC pula. So akan dapat dot ke ataupun macam mana? Dot ke garis turun naik? Dot ke garis? Okey, Syamira dah respon garis. Okey, betul Tapi tu Okey. ayat tau. Kamu lukis tak tu? Hmm. Sebelum Puan Rahimah lukis. Tunggu Puan Rahimah tolong lukis je. Saya memang tak boleh lukis ni. Lepas Okey, tu garis menegak. Skala tu penting kan? Gambar okey. tengok kotak. Sama Puan Rahimah lukis kejap. Garis Lukisan kan, garis kan. Ya. Cuma Garisan kotak tu dia nak naik dia menegak. Dia nak naik berapa berapa? ni? 6 volt maksudnya 24. Draw the Maksudnya original KP dia voltage. bagi AC supply 6 volt. Tadi division tu berapa? Satu division berapa volt tadi? 2 kan? dua. Remain 2. Masih 2. Tapi yang masuk 6 volt. So berapa kotak dia akan naik? Kamu lukis pada kotak yang ke berapa? Dia bagi peak voltage adalah 6 volt. Lah masih tu. Kalau yang ni kena buat 2 volt untuk satu kotak kan? 2 satu betul lah kotak. tak? So kalau 6 tapi dia kata AC. AC. lah. Dia So, menegak malah. Dia menegak bukan mungkin. kalau PC. Dia menegak. 3 atas 3 bawah. Betul. Okey. 3 kotak di atas, 3 kotak di bawah. Boleh. 3. Jangan 3 bagi 2 3. pula. Tegak macam tu. Kalau time base on, ini time base off tau. Ini time base off. Jadi Time macam base on. dia boleh tukar soalan bila-bila pun. Kalau time base on jadi macam mana? So buatlah tapi Sini sign graph kan? Sign graph. Punya graph, ya. Cuma tengoklah kalau dia nak buat mesti dia kena bagi tahu lah. Dia kena bagi T ni kan. Dia kena bagi T. Okey. Okey. So settle soalan ni. Okey. So awak akan dapat garisan menegak macam ni lah. Okey, menegak. Tadi tu je. 3 atas, 3 bawah. Sebab AC switch off. Yang ni Okey. AC. 2 markah tu bentuk satu dengan kiraan kotak betul kan? Kiraan kotak 3 kotak atas, 3 kotak bawah tu betul, bentuk tegak lurus tu satu. Alright. Sorry. Dah terganjak. Okey. Untuk soalan seterusnya, ini masih lagi topik elektronik. Okey. Kita masuk kepada transistor. Okey, transistor untuk yang ni. Okey, apa fungsi transistor? Siapa tahu? Basic fungsi transistor awak belajar ada banyak kan? Diode lah, kapasitor lah. So transistor apa fungsi? Siapa nak type message ke kat sini? Apa fungsi transistor? Dia ada banyak kan? Dia ada beberapa fungsi transistor ni. Okey, cepat. Fungsi transistor. Tak ada lagi yang jawab kat sini? Siapa nak jawab? Switch. Automatic switch. Betul. Syamira betul automatic switch. Lagi. Automatic switch tu ada 2. Satu light, control light, satu heat kan? Amplifier. Current amplifier, betul? Current amplifier. Current amplifier. Satu lagi? Okey, lagi? Ada lagi? 2 je ke? Cuma 2 je kot. 2 automatic switch. Switch ni ada macam-macam. Dia macam-macam. Okey. Alright. Okey, so untuk yang pertama ni, yang soalan pengiraan ni, saya lebih suka tengok buku teks tau. Buku teks form 5 awak, dia ada tulis dia punya formula. Okey, sebab yang dalam buku rujukan yang saya jumpa, dia terus kepada working. Awak tak tahu pun formula apa yang dia pakai. Okey, tapi tak apa, saya explain kat sini lah. Okey, yang soalan pertama, dia minta awak kira determine the potential difference across point X to point Z. Daripada atas ni pergi ke bawah ni.
Okay, so untuk yang the whole circuit, okay, berapa, okay, ada tak maklumat yang awak dapat berapa dia punya voltage yang daripada power supply kat sini yang dia bagi? Okay, so daripada atas ke bawah, okay, 6 volt. Okay, Alisa dah jawab dah, okay, 6 volt. So jawapan pertama tu adalah 6 volt sebab awak ambil bacaan yang kat tepi ni awak ni. Dia akan bagilah. Okay, 6 volt. Tak ada pengiraan lah tak ada pengiraan. Okay, yang pertama daripada X ke Z, atas ke bawah tu 6 volt itu dia punya potential difference lah. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan yang kedua. Ni senang je. Okay, dia minta awak kira total resistance between point X and point Z. Total maksudnya jumlah resistance. Okay, kalau awak tengok yang circuit awak kat sini, okay, dia bagi dua resistor kat sini kan, R1 dengan R2. Okay, R1 dia bagi nilai 20 kilo ohms, yang R2 dia bagi 10 kilo ohms. So totalnya adalah awak kena tambah je lah. Betul tak? So awak tambah saja. R1 tambah R2 awak akan dapat 20 tambah 10 awak akan dapat jawapan adalah 30 kilo ohms. Okey, so tu jawapan awak lah. Senang kan? Okey. So, soalan yang ketiga. Okey, yang ketiga dia minta awak kira current flows through X, Z. Daripada atas ke bawah. Okey. Ini yang ketiga ni dia minta awak kira I lah. Okey, dia minta awak kira I. Okey, awak ada maklumat tentang V. Betul tak? Okey, awak ada V iaitu 6 volt. Lepas tu awak ada nilai resistance, awak ada 30 kan, betul tak? So basic formula awak guna Ohm's law lah, iaitu V equals to IR. Kan? Okey. So maksudnya kat sini dia minta awak kira dia punya total current daripada titik X ke titik Z kat sini. So total resistance 30 and then voltage awak dia bagi 6 volt. So kita guna basic formula iaitu I equals to V over R. Okay, so voltage adalah 6. Okay, total resistance adalah 30 kilo ohms. So jangan lupa kilo tu nak kena simplify lah. So 10 power of 3. Okay, so final jawapan awak akan dapat 0.0002. 0.0000 tu ada 3 malah. 2. Okay, so unit akhir awak adalah A lah sebab arus kan, current A. Okay. So make sure awak kira juga yang soalan ni. Okay. So itu dah selesai untuk soalan yang ketiga. Okay, soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat nak kira kita punya potential difference across YZ. Dia nak yang kecil ni saja sebenarnya. Okay, dia nak yang kecil ni. Okay, yang bawah ni saja. Okay. So awak guna, awak tak boleh guna V equals to IR kat sini. Okay, kenapa tak boleh guna V equals to IR? Sebab kalau awak nak ambil I ni tak boleh sebab I ni untuk yang total daripada atas ke bawah. Betul tak? Tapi soalan ni dia hanya nak across YZ saja, yang kecil ni, yang bawah ni awak. Kan? Okay, so resistance kat sini dia bagi 10 kilo ohms. Okay, kita tak consider kat sini I. Okay, so yang formula ni VYZ sama dengan VYZ sama dengan RYZ. RYZ per RYZ tambah RXY. Tambah dengan RXY. XY dalam bracket darab V. So V kat luar. So ini formula yang kita pakai lah sebab yang formula ni kita nak kira dia punya yang voltage yang setiap yang kecil ni awak.
Kalau awak tak boleh ambil yang besar yang tadi sebab yang total kan ini dia nak kira yang hanya yang ni saja yang bawah ni. So kita pakai formula yang ni lah. Okey, formula ni dalam buku teks awak ada. Kalau dalam awak rujuk reference book kebanyakannya dia tak tulis yang formula yang ni. Okey. So kita dah ada nilai resistance untuk yang YX. Okey, YX kita berapa? Okey, dia dah bagi iaitu 10 kilo ohms. Okey, so resistance untuk YX 10 kilo ohms. Okey, per dengan RYX tambah dengan RYZ. So 10 kilo ohms tambah dengan 20 kilo ohms. So dalam bracket awak akan darab dengan 6 lah. Yang capital V ni yang total awak yang kat luar ni. Okey ke? Boleh tak? Ada yang tak faham ke? Okey, so ini RYX, RXY itu maksudnya R1, R2 sebenarnya boleh pakai R1, R2, boleh pakai sebenarnya. So awak kira. Last. Okey, so jawapan akhir adalah berapa ni? Ada cikgu, bagi dia orang kira. Kira cepat. Okey, Ellie dah 2 vote. 2 vote dapat. Ya, okey. Okey, lain. 2 vote. Lain. Danny jawab 2 vote. Sarah 2. V besar bukan V kecil awak, V besar. Danny, Sarania. Pun hati-hati bila menulis. Simbol tu awak. Unit awak salah tu, unit. V capital, bukan V small Sarah. Dia paling kurang dia lah sama tinggi dengan nombor bila kamu menulis. Itu pun kena hati-hati. So train yourself menulis juga. Sebab tu cikgu suruh hantar tugasan. Kalau tak mau atas kertas pun should be okay. Then set. Okay. So jawapannya? 2 vote. 2 vote dia ramai ni, betul tak tu? Betul. Okay. Okey. Pak Sumalah nak stop ke? Nak sambung? Dah 28 dah, tak apa dah. Hari ni cepat sikit aku. Itulah. Attendance dah mana? Yep. Attendance, okey, jap. Okey, jap Okey, ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Nak tanya soalan daripada topik lain pun tak apalah, dah jumpa sekarang ni pun boleh. Cikgu rumah, jangan lupa. Okey, selagi boleh hantar. Okey, mana yang cikgu lambat tu cikgu minta maaf. Kalau kamu tak tangguh hantar ikut minggu pun tolong hantar Walaupun baru nak hantar minggu 44, minggu 45, minggu 46 sebab sepatutnya ada 2 soalan modifikasi, 1 soalan modifikasi, 1 soalan mechanization tu kan untuk cikgu simak. Tapi teruskan lama hantar sebab cikgu ni menunggu nak simak, nak komen apa yang kamu salah. And then macam cikgu Namala pesan tadi, tolonglah buat jadual. Kan, bila cikgu pesan mesti buat jadual, maksudnya mesti. Jangan susahkan pemeriksa anda. Itu satu Malaysia punya cara cikgu ajar. So janganlah masih mengikut apa yang kamu rujuk daripada reference book yang tak ada jadual. Info boleh dapat reference book, tak apa, tapi buat semula dalam bentuk jadual. Okay, dan nak snap picture ke, nak type dalam Google Classroom ke, should be okay. Okay. Okey dah. Saya dah ambil attendance. Okey, dah sampai 52 atau 53. So 53 dah, alhamdulillah. Makin ramai. Okay. Teruskan usaha bagus macam ni. Okey, stay. Okey. Hari ni ada pemenang ke? Ada pemenang. Hari ni nampak yang aktif Danisha lah. Good Danisha, keep it up. Syamira pun okey kan Syamira? Danisha adalah orang-orang baru kan. Syamira pun okey, Sarah. Okay, keep it up. Okay, yang lain tu pun. Saya Danny jawab. Oh ya, Danny step tu. Danny jawab saya. Okay, dia memang. Okay, so yang lain. Dah lakuk yang mana? Okey. Okay, boleh. Untuk sharing Okey, so terima kasih untuk hari ni semua. Terima kasih semua. Thank you. Boleh pergi makan. Okey, cuba cikgu pun nak masak hari ni. Kami nak masuk office dapur kat ni. Nak masuk office kedua pula.
Tadi aku tak masuk office, aku pergi office luar. Office sekolah. Asyik masak. Asyik masak je, penat lah. Cari angin sikit kan? Betul tak? Bukan Okay, sikit. right. Thank you everyone. Terima kasih Kak Ain. Next week. Thank you Mala. Thank you Ma. Okay, Terima kasih Kak Aimala. Right.